ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ya ikhwah muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam daurah membaca kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan bahaskan hadis yang ke-9. Ya, kita akan bacakan hadis yang ke-9. Kemudian kita akan cuba sedikit sebanyak membahaskan isi makna hadis yang ke-9 ini. Jadi boleh kita sama-sama lihat hadis yang ke-9 ya, dalam kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-9 berkenaan melaksanakan perintah agama dengan sedaya upaya. Melaksanakan perintah agama dengan sedaya upaya. Boleh kita lihat hadis yang ke-9 ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang atas kamu hendaklah kamu jauhi. Apa yang aku larang atas kamu hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan ke atas kamu maka lakukanlah ia dengan sedaya upaya. Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah binasa kerana mereka banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis yang ke-9 ini berkenaan, dia sebenarnya kalau kita lihat hadis ini, dia menjelaskan satu kaedah. Satu kaedah umum dalam syariat Islam dalam apa yang berkait dengan suruhan dan larangan. Ada kaedahnya yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini secara terang dan jelas. Baik, sebelum itu kita tinjau hadis ini daripada sudut sabab wurud dia. Sabab wurud yakni sebab Nabi menyatakan hadis ini. Apa konteks atau apa sebab musabab di sebalik mengapa Nabi menyatakan hadis yang baru kita bacakan tadi. Dan sebelum itu, kalau ayat Al-Quran disebut, kalau sebab musabab satu ayat Al-Quran itu turun, disebut sabab nuzul. Adapun kalau hadis, satu hadis itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan sabab wurud. Ini istilah lah, istilah yang elok untuk
kita sebagai penuntut ilmu ambil maklum tentangnya. Satu sabab nuzul untuk ayat Al-Quran, satu sabab wurud untuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sabab wurudnya disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam kitab sahihnya, dalam kitab haji, daripada riwayat Abu Hurairah ya, Abu Hurairah yang meriwayatkan sabab wurudnya, di mana dia mengatakan ya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Ya, ada kemungkinan ya khutbah yang dimaksudkan di sini ialah khutbah haji ya, khutbah haji iaitu khutbah pada waktu zuhur di padang Arafah ya, sebagaimana yang disunatkan. Lalu baginda mengatakan, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju, Allah telah memfardukan ke atas kamu ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji itu. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah, lalu seorang lelaki bertanya kepada baginda mengatakan, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maksudnya apakah haji itu perlu dilaksanakan setiap tahun? Lihat tuan-tuan dan puan-puan, lihat soalan yang diajukan oleh lelaki ini. Soalan yang daripada satu sudut nampak macam tidak ada apa-apa, tetapi percaya atau tidak ya, dia hampir sahaja dia akan dia mengundang, boleh saja dia mengundang satu bebanan yang cukup besar ke atas umat Islam. Lelaki itu bertanya kepada Nabi, apakah haji itu wajib ya, atau perlu dilaksanakan pada setiap tahun wahai Rasulullah? Ternyata bahawa Nabi berdiam, Nabi dengar soalan itu, Nabi diam. Sehingga lelaki itu mengulangi soalannya itu, apakah perlu dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah, sebanyak 3 kali. Diulang sampai 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, lau qultu na'am la wajabat, kalau aku kata ya, haji itu perlu dilakukan setiap tahun, nescaya dia akan menjadi wajib atas kamu. Nescaya ia akan diwajibkan atas kamu. Wala mastata'tum, dan waktu itu kamu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Bayangkan tuan-tuan, laki ini bertanya apabila dia mendengar Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya haji telah difardukan atas kamu, maka laksanakanlah ia. Yani kenyataan Nabi itu jelas dan mudah ya, jelas dan ringkas. Allah telah fardukan haji atas kamu, maka lakukanlah ia. Tapi itulah ya, lelaki itu bangun dan ditanya, wahai Rasulullah, adakah setiap tahun? Maka Nabi menjelaskan kepada dia, kalau aku kata ya, niscaya kamu tidak akan, kalau aku kata ya, dia akan jadi wajib ya. Dan sekiranya diwajibkan atas kamu, niscaya kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Yakni kalau bayangkan, kalau penduduk Mekah pun belum tentu akan dapat melaksanakannya setiap tahun, penduduk Mekah, dan apatah lagi penduduk Madinah yang lebih jauh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang tinggal di Madinah. Maka bagaimana dengan umat Islam dari negeri-negeri yang lebih jauh daripada itu? Hampir sahaja benda itu mustahil. Maka Nabi menjelaskan, daruni ma taraktukum, tinggalkan, yani jangan persoalkan, jangan banyak bertanya berkenaan apa yang aku tidak bahaskan kepada kamu. Tinggalkan apa yang aku tidak nyatakan kepada kamu. Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku suruh kamu melakukan sesuatu, maka lakukan sedaya upaya. Ini jangan banyak tanya, jangan banyak soal. Apa yang disuruh, laksanakan apa yang mampu. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu, dan kalau aku tegah kamu daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkan. Jadi ini lafaz Imam Muslim secara khasnya
yang beliau bawakan dalam kitab sahihnya, yang ada sedikit perbezaannya dari segi lafaz yang baru kita baca tadi dalam hadis yang ke-9 dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi ini, di mana Nabi kata, apa yang aku larang atas kamu hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan ke atas kamu maka lakukanlah ia dengan sedaya upaya. Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah binasa kerana mereka banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Dengan kata lain, hadis yang ke-9 ini dia datang sebagai jawapan ke atas pertanyaan seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan sejauh mana haji itu perlu dilaksanakan. Adakah ia perlu dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana? Jadi Nabi menegur sebenarnya, ya, Nabi menegur pertanyaan lelaki itu, ya, kerana persoalan yang sedemikian boleh sahaja mengundang beban ke atas umat Islam sekiranya ia dijelaskan. Nak mengatakan bahawa syariat Islam yang merupakan suruhan dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang, dia diturunkan, dia disyariatkan dengan penuh hikmah, dengan penuh rahsia-rahsia di sebaliknya. Hanya sahaja kita umat Islam, sama ada kita memahami hikmah-hikmah di sebalik persyariatan itu atau tidak. Di samping itu juga, apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan dalam agama perlu kita laksanakan sedaya upaya. Dan usahlah kita membangkitkan hal-hal yang tidak dibicarakan, yang tidak dibahaskan oleh syariat itu. Kerana sesungguhnya apa yang tidak dibahaskan oleh syariat, ia bukan kerana Islam itu bersifat kurang, bersifat cacat dan seumpamanya. Na'udzubillah, ini adalah syariat Allah. Sebaliknya, apa yang tidak dibahaskan oleh agama, sebenarnya dia merupakan suatu rahmat buat umat Islam, ya, untuk memberi kepada mereka keluasan dan kelonggaran berbanding sekiranya dibahaskan, dirincikan setiap sesuatu itu, pastinya dia akan mengundang beban ke atas umat Islam, sehingga mereka tidak akan dapat mampu untuk melaksanakan hal-hal tersebut, ya. Baik, maka kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis yang ke-9 ini Nabi kata, apa yang aku larang atas kamu hendaklah kamu jauhi. Baik, ini daripada sudut larangan. Apa yang aku larang atas kamu hendaklah kamu jauhi. Dan apa yang aku perintahkan, yakni apa yang Nabi suruh ke atas kamu, hendaklah kamu lakukan ia dengan sedaya upaya. Kita lihat perbezaan pendekatan yang ditetapkan oleh syariat dalam apa yang berkait dengan suruhan dan larangan. Kita sedia maklum dalam agama, dalam syariat Islam, dia ibarat suruhan dan larangan. Yang ini ringkasnya, ya. Secara ringkasnya, syariat Islam itu ibarat suruhan dan larangan, ketetapan-ketetapan yang berkait dengan apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Apa kaedahnya? Dalam apa yang berkait dengan suruhan, Nabi meletakkan garis panduan bahawa suruhan itu dilaksanakan mengikut keupayaan. Yang ini dilakukan sedaya mampu. Yang ini ada penetapan di situ. Perintah atau suruhan dilakukan dengan sedaya upaya. Ini berbeza dengan larangan. Dalam larangan, dalam apa juga larangan agama, dilarang secara umum dan mutlak, tanpa dikaitkan dengan keupayaan. Dengan kata lain, Nabi tak kata, dan apa yang aku larang, maka hendaklah kamu jauhi sedaya upaya. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata, dan apa yang aku larang, hendaklah kamu jauhi. Nabi tak kata sedaya upaya. Tak. Beza perkataan sedaya upaya tu dia membawa
makna yang cukup mendalam sebenarnya. Sama ada kita menyedari hal itu atau tidak. Apa yang aku larang atas kamu, hendaklah kamu jauhi. Maknanya, hendaklah kamu jauhi secara umum dan mutlak. Berbeza dengan perintah. Dan apa yang aku perintah ke atas kamu, hendaklah kamu lakukan dengan sedaya upaya. Di sini persoalan, tuan-tuan dan puan-puan, mengapa syariat Islam menetapkan pendekatan yang sedemikian? Kenapa syariat Islam membezakan antara kaedah dalam suruhan dengan kaedah dalam larangan? Kenapa dalam suruhan ditetapkan supaya mengikut kemampuan, berbeza dengan larangan tidak ada penetapan sedemikian? Sebaliknya, suatu larangan itu hendaklah dijauhi secara umum dan mutlak. Di sini antara apa yang dijelaskan oleh para ulama, kerana dalam suatu suruhan dia melibatkan suatu perbuatan. Yang bila kita disuruh melakukan sesuatu, apa maksud dia? Maknanya kita perlu melakukan sesuatu. Itu makna suruhan. Seperti mana kalau kita suruh seorang tu pergi buka pintu, datang ke sini dan sebagainya. Suruhan, kata suruh. Kata suruh maknanya arahan untuk melakukan sesuatu. Ya. Ini berbeza dengan larangan. Larangan sebenarnya adalah tegahan daripada berbuat sesuatu. Maknanya jangan buat sesuatu. Dengan kata lain, dia adalah perintah supaya seorang itu berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu itu. Jadi ada beza di situ. Satu, kalau suruhan dia melibatkan arahan untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun larangan, dia melibatkan tegahan daripada melakukan sesuatu. Ini perintah supaya seorang itu berdiam diri, tidak melakukan sesuatu itu. Maka kerana perbezaan ketara antara suruhan dan larangan ini, kita mendapati syariat Islam meraihkan dan membezakan antara suruhan dan larangan itu, di mana suruhan dikaitkan dengan kemampuan berbanding larangan tidak ada penetapan yang sedemikian. Sebagai contohnya, kita perhatikan larangan minum arak, atau larangan berzina, atau larangan berjudi. Sama sekali dia tidak dikaitkan dengan kemampuan. Sebaliknya, seorang Muslim itu ditegah daripada arak atau zina atau judi secara umum dan mutlak. Bagaimana? Boleh tak kalau seorang itu nak minum sikit, dia tak mampu, boleh tak dia berhujah, dia kata aku tak mampu nak tinggalkan arak itu secara total, aku nak minum sikit, boleh atau tidak? Demikian dengan judi atau zina, boleh tak dikecualikan untuk seorang itu sebahagian daripada apa yang dilarang itu dan seumpamanya? Kita kata tidak ada pengecualian sama sekali dalam soal suatu tegahan atau larangan dalam agama Islam itu. Maka dalam bab arak, judi atau zina adalah haram secara umum dan mutlak, dan tidak dibenarkan sama sekali untuk mana-mana individu untuk mendekati perkara-perkara yang diharamkan ini. Ini berbeza dengan suruhan. Kalau kita sebagai satu kaedah umum, kita perhatikan sahaja mana-mana suruhan atau perintah dalam agama, yakinlah bahawa dia dikaitkan dengan sejauh mana keupayaan dan kemampuan seseorang itu. Ya. Sebagai contoh, dalam fardu, dalam kewajipan solat fardu 5 waktu, kita dapati bahawa perintah melaksanakan solat fardu itu dalam keadaan berdiri adalah selagi mana seorang itu mampu. Solatlah
kamu secara berdiri sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi kata apa? Jika kamu tak mampu maka secara duduk. Jika kamu tak mampu maka secara baring. Lihat bagaimana dalam suruhan dikaitkan dengan keupayaan. Contoh puasa Ramadan. Bagaimana kalau sekiranya seorang itu apabila tiba puasa Ramadan, dia tak mampu nak puasa. Misalnya kerana dia perlu bermusafir, atau kerana dia sakit, atau kerana dia sudah uzur. Kita dapati bahawa syariat memberi kelonggaran kepada dia, memberi pelepasan. Cuma bezanya ialah sama ada dia perlu ganti atau tidak, bergantung kepada situasi dan keadaan. Kalau orang musafir, kena ganti. Kalau orang sakit, perlu ganti. Ganti di luar Ramadan lah, ya. Berbanding kalau orang yang uzur, yang memang tak boleh puasa, maka ya, dia hanya perlu membayar fidyah, ya. Lihat, demikian apa juga kewajipan zakat sebagai contoh. Zakat itu fardu, ya. Zakat simpanan, ya, zakat harta simpanan itu wajib. Tetapi bagaimana kalau orang itu tak mampu untuk membayar zakat kerana dia tidak ada harta? Ternyata bahawa kewajipan zakat itu gugur daripada dia, sementara selagi mana dia tidak berharta lah. Demikian juga dengan kewajipan haji dan seterusnya. Ambil mana-mana hal wajib, kita akan dapati bahawa ia dikaitkan dengan keupayaan, sejauh mana kita mampu, ya. Ini berbeza dengan larangan. Bawakan mana-mana contoh yang melibatkan larangan, yang melibatkan tegahan atau pengharaman sesuatu, kita akan dapati bahawa ia bersifat umum dan mutlak, tidak dikaitkan dengan keupayaan, tidak dikecualikan, dibolehkan kalau seorang tu tak, sebagai contoh, tidak ada istilah kalau dia tak mampu nak tinggalkan semua, maka dia kena tinggalkan kebanyakannya dan dia boleh ambil sedikit. Tidak ada istilah yang macam tu, ya. Arak haram semua, tapi kalau dia tak mampu nak tinggalkan 100%, dia boleh minum sikit-sikit 1% dan seumpamanya. Tidak ada, ya, perkara seperti itu dalam syariat Islam, ya. Dan mungkin ada yang kalau kita nak jelaskan lebih lagi supaya kita nampak perbezaan antara suruhan dan larangan, kita ambil contoh benda-benda material, benda-benda yang kita boleh nampak. Beza kalau sekiranya seorang itu mengatakan kepada kita, jangan engkau masuk dari pintu ini, jangan kau masuk dari pintu ini. Contoh, adakah itu suatu benda yang mustahil? Kita kata tidak. Kalau ditegah daripada seorang itu melalui satu pintu, maknanya pintu ini dilarang sesiapa lalu masuk, kita kata semua orang boleh melakukannya. Pintu ni jangan ada sesiapa yang lalu. Itu bukan suatu yang mustahil. Maknanya semua boleh melakukannya, semua boleh meninggalkan pintu itu dan tidak lalu daripadanya. Ini berbeza kalau sekiranya seorang itu diperintahkan untuk mengangkat satu batu. Mengangkat satu batu. Ini suruhan. Adakah semua orang mampu mengangkat satu batu itu? Kita kata secara pastinya bukan semua orang mampu. Apatah lagi kalau batu itu berat. Maka kalau orang muda-muda boleh, kaum lelaki mungkin boleh. Ada pun orang yang kaum wanita misalnya, atau orang yang uzur dan sebagainya, dia tidak akan mampu mengangkatnya. Jadi lihat perbezaan antara suruhan dan larangan. Di mana boleh kita katakan dalam bab suruhan, bukan semua orang mampu melakukannya, bergantung kepada situasi dan keadaan seseorang itu.
Berbanding dengan larangan, tegahan, ya, boleh kita kata secara amnya semua orang mampu, ya. Apabila ditegah daripada melakukan sesuatu, semua orang mampu melakukannya, ya. Baik. Di sini boleh kita perincikan, setelah kita menjelaskan bahawa dalam bab suruhan dalam syariat Islam, ya, bab suruhan dikaitkan dengan kemampuan, dikaitkan dengan keupayaan, berbanding bab larangan ditegah dan dilarang secara umum dan mutlak. Pengecualian hanya diberikan dalam bab larangan dalam apa yang darurat, dalam keadaan terdesak. Sekiranya keadaan memaksa, maka waktu itu diberikan pengecualian dalam apa yang dilarang itu. Jika ada darurat sahaja, dibolehkan seseorang itu mengambil apa yang dilarang itu. Sebagai contoh, daging khinzir atau minum arak, itu haram, kedua-duanya adalah haram. Tetapi dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, untuk elak daripada mati kelaparan, mati kerana dahaga, maka dibolehkan apa yang cukup untuk menghilangkan lapar itu, untuk menghilangkan dahaga itu, ya. Maka dalam bab larangan ada pengecualian dia, iaitu sekiranya keadaan memaksa atau sekiranya keadaan seorang itu berdepan dengan keadaan darurat, ya. Baik. Dalam apa yang bila kita membahaskan berkenaan kaedah larangan yang menuntut supaya seseorang itu meninggalkannya secara umum dan mutlak, supaya meninggalkan apa yang dilarang itu secara keseluruhan, ini berkait dengan apa yang diharamkan, berbeza dengan apa yang dihukum sebagai makruh. Kerana benda makruh tak sama dengan benda yang haram. Apa yang perlu ditinggalkan secara umum dan mutlak ialah apa yang haram. Berbanding dengan benda yang makruh, seorang itu boleh melakukannya, boleh melakukan apa yang makruh itu, hanya sahaja jika dia meninggalkannya itu afdal. Jadi kena jangan kelirulah tentang apa yang haram dan apa yang makruh, ya. Maka dalam kaedah melaksanakan suruhan, apa juga suruhan dalam syariat Islam, seorang mukallaf itu diwajibkan supaya melakukan apa yang terdaya. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan dengan apa yang dia mampu. Ayat Al-Quran ini, ya, menepati apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang ke-9 ini, di mana Nabi kata, dan apa yang aku perintahkan ke atas kamu, maka lakukanlah ia dengan sedaya upaya, ya. Maka dalam bab suruhan, sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk melakukan perkara suruhan itu secara keseluruhannya, maka hendaklah dia melakukan apa yang terdaya, walaupun bukan kesemuanya, ya. Sebagai contoh, dalam bab solat fardu, dalam melaksanakan solat fardu 5 waktu, diwajibkan supaya kita berdiri. Betul? Ini bab solat fardu 5 waktu secara khasnya, berbeza dengan solat sunat. Dalam solat fardu 5 waktu, dalam mengerjakan solat fardu, diwajibkan supaya kita solat dalam keadaan berdiri, jika kita mampu. Maka sebagai contoh, kalau solat zuhur misalnya ada 4 rakaat, kita perlu solat berdiri pada setiap rakaat itu, sekiranya seorang itu mampu. Jika dia tidak mampu, dia hanya mampu berdiri pada rakaat yang pertama sahaja, maka kita kata berdirilah pada rakaat yang pertama, dan pada rakaat yang kedua kalau kita penat dan seumpamanya, boleh solat duduk, dan seterusnya.
Kalau tak mampu berdiri sama sekali, maka solatlah secara duduk daripada mula hingga akhir. Kalau tak mampu duduk, baring. Ya. Ini ya kelonggaran yang diberikan oleh syariat Islam dalam apa yang berkait dengan pelaksanaan solat fardu 5 waktu secara berdiri. Demikian juga dalam bab wudu. Kita perlu membasahkan anggota-anggota wudu kita ketika mengambil wudu secara sempurna selagi mana mampu. Jika ada bahagian anggota yang kita tak boleh nak kenakan air kerana luka dan sebagainya, maka kita kata kita basahkan anggota yang sihat. Manakala anggota yang sakit tak perlu. Nampak? Ya, maka dalam suruhan memang diperintahkan supaya kita melaksanakannya secara sempurna selagi mana mampu. Mana yang tak mampu, diberikan pengecualian, diberikan kelonggaran. Ya. Demikian juga boleh kita tambah, sering sahaja ada yang bertanya tentang sembelih akikah. Ya. Tentang menyembelih akikah. Kita kata secara prinsipnya, kalau dapat anak lelaki kena sembelih 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi sering orang tanya, kalau tak mampu macam mana? Kita kata kita lakukan yang mana yang mampu. Ini jawapan umum je lah. Ya, nak kata bahawa ya, segala apa suruhan dia berkait dengan kemampuan. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah binasa kerana mereka banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Ini bahagian kedua daripada hadis yang ke-9 ini. Para ulama menjelaskan bahawa tegahan dalam kenyataan Nabi SAW ini, atau ancaman Nabi SAW dalam bahagian yang kedua hadis ini, sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah binasa kerana mereka banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Tegahan ini dia merujuk kepada permasalahan-permasalahan yang pada zaman Nabi sekiranya ia diharamkan atau diwajibkan, niscaya dia akan mengundang bebanan ke atas manusia. Maka kerana itu ditegah. Ya. Sebagaimana dalam sabab wurud yang kita sebutkan tadi. Apabila lelaki itu bertanya kepada Nabi SAW, adakah haji itu perlu dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana? Jelas soalan yang macam ni, kalau Nabi jawab ya, memang akan membebankan umat Islam semua. Ya. Ini berkenaan tegahan daripada banyak bertanya pada zaman Nabi SAW secara khasnya. Adapun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita pada hari ini, kita tetap ditegah daripada banyak bertanya, bukan kerana sesuatu itu boleh menjadi wajib atau sesuatu itu boleh jadi haram daripada pertanyaan kita itu. Kerana kita sedia maklum bahawa syariat Islam sudah sempurna sejurus selepas kewafatan Nabi SAW. Dengan kata lain, tidak ada apa lagi perubahan atau penambahan pada syariat Islam itu. Apa yang telah ditetapkan oleh Nabi akan terus kekal sehingga ke hari kiamat, suruhannya dan larangannya. Maka bagaimana pula dengan tegahan Nabi, ya, daripada seseorang itu banyak bertanya, sedangkan Nabi dah wafat dan tidak akan mungkin berlaku perubahan dengan
pertanyaan seseorang itu, dengan seorang itu banyak bertanya, kita kata tegahannya kalau sekiranya seseorang itu banyak bertanya dengan tujuan untuk berlebih-lebih, dengan tujuan untuk nak menyusah-nyusahkan, sehingga menyebabkan dia menyibukkan dirinya dalam hal-hal perincian dan meninggalkan perkara-perkara yang lebih utama daripada persoalan-persoalannya itu. Kalau keadaannya macam tu, ya kita kata persoalan-persoalan yang seperti itu ditegah, turut ditegah, ya. Sebagai contoh lah, ya. Sebagai contoh lah, kalau kita ada dengar ini sebagai contoh je lah, mungkin ya tuan-tuan boleh fikirkan apa agaknya soalan-soalan yang pada hari ini kalau orang bertanya dikira sebagai soalan-soalan yang berbentuk menyusah-nyusahkan dan tidak ada apa faedah besar daripadanya. Antara yang terlintas dalam fikiran saya ialah kalau seseorang itu nak membahaskan atau nak bertanya tentang bagaimana sekiranya seseorang itu nak solat di bulan, bagaimana agaknya tata cara solat di bulan, bagaimana keadaan kiblatnya dan sebagainya lah. Kita kata perbahasan yang seperti ini lebih kepada membuang masa. Kenapa? Kerana dia tidak apa orang kata, dia tidak berpijak di bumi nyata. Dia lebih kepada andaian dan andaian semata-mata, ya. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, ya, sebuah kitab yang mensyarahkan kitab hadis 40 ini, dikarang oleh Ibn Rajab, dia seorang ulama besar Islam. Dia mengatakan bahawa manusia dalam bab bertanya dan membahaskan isu-isu agama terbahagi kepada beberapa bahagian. Golongan yang pertama ialah mereka yang menutup pintu persoalan. Mereka mengelakkan sama sekali daripada bertanya dalam soal hukum dan sebagainya, sehingga menyebabkan mereka kurang kefahaman dalam bab agama. Mereka tak nak tanya sama sekali, atas apa alasan pun sekalilah, ya. Termasuklah atas alasan memahami hadis yang sedang kita bahaskan ini, ya, di mana Nabi kata, ya, sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah binasa kerana mereka banyak bertanya. Maka mereka tak bertanya langsung, sehingga menyebabkan mereka kurang kefahaman, kurang kefakihan berkenaan ketetapan-ketetapan agama, batasan-batasan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kesudahannya mereka ini membawa ilmu, mereka membaca Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis, tetapi dalam masa yang sama mereka kurang kefahaman tentang ilmu Al-Quran dan hadis itu. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang membuka luas bab permasalahan-permasalahan dan perbincangan-perbincangan pelbagai persoalan-persoalan, termasuklah persoalan tentang perkara-perkara yang belum berlaku. Mereka bahaskan secara luas, ya. Antara macam-macam lah, ya. Bagaimana kalau sekiranya seorang itu tidak ada pakaian, bagaimana dia nak solat? Mereka bahaskan. Bagaimana kalau sekiranya seorang itu
tak ada air dan tak ada tanah, tak ada debu. Bagaimana dia nak bersuci? Mereka bahaskan. Ya. Barangkali soal tentang solat di bulan pun dibahaskan. Ya. Hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang banyak berhujah dengan qiyas, banyak berhujah dengan dalil-dalil akal, ya, sehingga mengundang kritikan daripada ulama rabbaniyin, ulama-ulama besar, ulama-ulama rabbaniyin, yani ulama-ulama yang benar-benar, yang betul, yang benar, mengkritik pendekatan yang sebegini rupa, yang nak membahaskan, ya, isu-isu yang kadang-kadang bersifat berlebih-lebihan. Contohlah, demikian juga dalam bab harta pusaka. Mereka bahaskan bagaimana kalau sekiranya seorang itu meninggal dunia dengan ada 30 anak, 20 pakcik, orang tuanya masih hidup, datuknya pun masih hidup. Mereka bahaskan macam tu. Baik, kalau kena bab harta pusaka ni banyak perincian-perincian dia. Maka mereka bahaskan persoalan-persoalan yang seperti ini. Hal ini dikritik oleh para ulama kerana dia dianggap termasuk dalam tegahan Nabi SAW dalam hadis yang ke-9 yang sedang kita bahaskan ini. Adapun golongan yang ketiga ialah golongan ulama fuqaha ahli hadis yang memberikan perhatian dan fokus kepada membahaskan makna-makna ayat-ayat Al-Quran serta tafsirannya daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, serta tafsirannya daripada perkataan-perkataan para sahabat dan mereka yang menelusuri jalan mereka dengan baik daripada generasi umat Islam yang datang sesudah mereka, seperti mana mereka membahaskan hadis-hadis Nabi SAW serta menyaring. Perbahasan mereka turut berkait dengan usaha mereka menyaring, membezakan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW, dan cuba sedaya upaya mereka cuba tafaqquh, memahami isi makna hadis-hadis Nabi SAW itu. Mereka turut memberi perhatian dan fokus kepada memahami perkataan-perkataan para sahabat dan para tabi'in dalam pelbagai bidang ilmu agama. Sama ada bidang ilmu tafsir Al-Quran, bidang ilmu syarah hadis, permasalahan-permasalahan yang berkait tentang halal dan haram, perbahasan tentang usul as-sunnah, prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama, permasalahan berkaitan tentang kezuhudan dan perkara-perkara yang melenturkan jiwa dan sebagainya. Mereka memberi perhatian dan fokus kepada asas-asas agama ini, perkara-perkara utama dalam agama. Maka kita katakan inilah dia jalan para ulama rabbaniyin, seperti mana Imam Ahmad dan ulama-ulama besar Islam yang lain sepanjang sejarah Islam. Jadi kita kata dalam bab perbahasan inilah pendekatan yang sepatutnya kita ambil, iaitu pendekatan kepada nak memahami isi Al-Quran, isi hadis dan isi kalam ulama salaf. Sekiranya seorang itu memberikan perhatian dan fokus kepada 3 sumber asas agama ini, maka dia akan mendapat faedah dan manfaat yang cukup besar. Iaitu apa?
memberi fokus dan perhatian kepada nak memahami isi Al-Quran, yang pertama. Yang kedua, sedaya upaya memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semestinya hadis yang sabit. Dan yang kedua, sedaya upaya memahami kalam ulama-ulama salaf, ya, perkataan-perkataan sahabat, kataan-kataan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kerana inilah dia 3 sumber utama agama yang memang kita diperintahkan, disuruh supaya mendalami ilmu agama melaluinya. Firman Allah, sabda Rasulullah dan kata-kata salaf, ya. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya beliau ditanya tentang suatu perkara yang belum berlaku, beliau akan berkata, da'una min hadhihi al-masail al-muhdathah, tinggalkanlah permasalahan-permasalahan yang seperti ini, iaitu membahaskan tentang perkara-perkara yang belum berlaku, membahaskan tentang hal-hal yang kurang faedahnya dan seumpamanya, ya, sebaiknya ditinggalkan, ya, kerana dia lebih bersifat membuang masa, tidak menambahkan apa-apa ilmu, tidak menambahkan ketakwaan, ya, dan tidak mendekatkan seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, antara kesimpulan yang dapat kita ambil daripada hadis yang ke-9 ini, kita kata, yang pertama, wajibnya kita tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wajib ditinggalkan perkara-perkara yang haram. Yang kedua, wajibnya dilaksanakan suatu suruhan agama itu dengan sedaya upaya. Di samping ancaman serta tegahan daripada kita mengambil sifat yang ada pada golongan ahli kitab, yang ada kecenderungan untuk banyak bertanya, ada kecenderungan untuk suka berbahas, suka berjidal, yang mana kesudahannya membawa kepada kebinasaan mereka. Seperti mana kalau kita lihat dalam Al-Quran, apabila Allah menceritakan tentang peristiwa kaum Nabi Musa AS, kaum Bani Israel, ya, kaum Nabi Musa, apabila mereka diperintahkan supaya menyembelih seekor lembu. Allah cerita dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah, bagaimana mereka banyak bertanya, macam mana lembu tu, apa warna dia, apa sifat dia. Dan setiap kali mereka tanya, ditambahkan syarat lembu tu, syarat-syarat, spesifikasi, sehingga akhirnya menyusahkan mereka. Dan hampir sahaja mereka tak dapat nak laksanakan perintah menyembelih lembu tersebut. Jadi kita kena elakkan perbahasan-perbahasan yang lebih bersifat nak menyusahkan apa yang telah dimudahkan oleh agama itu, ya. Demikian juga antara faedah yang dapat kita ambil ialah dalam bab melaksanakan suatu kewajipan, seseorang itu tidak dibebankan, tidak diwajibkan atasnya melainkan apa yang dia mampu. Dan setiap seorang individu berbeza dengan seorang individu yang lain. Kita masing-masing ada keterbatasan dan keupayaan kita masing-masing. Jadi penting untuk kita tahu sejauh mana keupayaan kita, dan kita laksanakan suatu perintah itu mengikut keupayaan kita, ya. Maka kalau dalam suatu suruhan, satu kewajipan, dalam apa yang kita tak mampu melakukannya, maka itu diberikan keuzuran buat kita, ya, dikecualikan buat kita daripada melaksanakannya dalam keadaan sekiranya kita tidak mampu, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ni. Ada soalan kuis.
apa soalan kuis untuk malam ni? Baik, soalan kuis malam ni, dengan apa darah dan harta Muslim terpelihara? Ini ya, soalan daripada kuliah semalam, ya, perbahasan hadis yang ke-8. Dengan apa darah dan harta Muslim terpelihara? Ya, saya tengok ada yang dah dapat jawab, ya, dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi tahniahlah kepada siapa yang dapat jawab. Baik, sebelum itu ada soalan daripada Nur Huda Abu Bakar. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing sahaja untuk cucu lelaki baginda. Adakah ia kerana Sayyidina Ali tidak melakukan akikah sebab tidak berkemampuan melakukannya? Wallahu alam. Soalannya agak terperinci dan ini perlu tidak ada apa-apa dalam ingatan saya berkenaan perkara ini. Sekalipun kita secara prinsipnya kita mengatakan dalam bab akikah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sabit daripada Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa anil ghulami syatan, untuk anak lelaki diakikahkan dengan 2 ekor kambing. Manakala kalau anak perempuan, ya, kalau seorang itu dikurniakan anak perempuan, maka dia perlu mengakikahkan untuknya seekor kambing. Ya, jadi kena ingat tu, ya, dalam bab haiwan sembelih nak akikah, yang disyariatkan hanyalah kambing, ya. Jangan sekali-kali diganti dengan lembu atau ayam, tak boleh, ya. Dalam bab akikah, haiwan sembelihannya ialah kambing dan kambing sahaja. Dan itu pun dilaksanakan dengan ikut keupayaan. Kalau seorang tu tak mampulah, ya. Tapi jangan pula dia tukar, diganti dengan ikan, ayam dan sebagainya. Kita kata itu bukan alternatifnya. Ya, dalam bab suruhan kita lakukan apa yang mampu, apa yang sedaya upaya, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ saja untuk kita pada malam ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.